A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam siri bacaan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang diambil daripada kitab asal Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu. Dan insya-Allah kita akan sambung bacaan kitab Riyadhus Shalihin kita pada kali ini. Dan sebelum itu, seperti mana biasa, saya ingatkan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian untuk sama-sama ikuti kami di channel YouTube TV MAMBS. Boleh subscribe kami di situ dan juga boleh follow kami di Facebook page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, dan seterusnya boleh juga ikuti kami di Instagram mambs.kt. insyaAllah mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada media-media masa yang disediakan oleh Masjid Al-Muktafi Billah Shah, insyaAllah. Muslimin muslimat yang Allah sekalian, insyaAllah pada kali ini kita masih lagi berada dalam bab berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum ini kita telah pun sebut tentang dalil-dalil Al-Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan tawakal. Jadi pada kali ini, pada siri bacaan kita pada kali ini, pada muka surat yang ke-20, kita akan baca pada muka surat yang ke-20 dalam kitab ringkasan Riyadhus Shalihin ini, yang mana Imam An-Nawawi membawakan hadis yang pertama daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaitu wan-nabiyya wa ma'ahu rajulu war-rajulan wan-nabiyya laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun azimun fazanantu annahum ummati ila akhir. Muslimin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini merupakan hadis yang panjang. Jadi saya baca sedikit saja tadi permulaan hadis hinggalah ke akhir. Saya akan baca maksud bagi hadis ini sebab hadisnya panjang sedikit. Jadi kalau kita nak baca hadis ni panjang, mengambil masa yang panjang. Jadi saya akan baca maksud kepada hadis ini. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan seluruh umat manusia, seluruh umat kepada saya, di mana saya melihat seorang nabi bersama sekumpulan kecil manusia, kurang daripada 10 orang. Seorang nabi bersama dua manusia, dan seorang nabi yang tidak bersama seorang pun. Tiba-tiba sekumpulan besar manusia diperlihatkan kepada saya. Saya kira mereka adalah umat saya. Lalu dikhabarkan kepada saya, ini adalah Musa dan kaumnya yang beriman. Tetapi lihatlah ke arah yang lain. Saya pun melihat ke sana dan di situ ada sekumpulan besar manusia. Namun dikhabarkan kepada saya lagi, lihat ke arah yang lain. Di sana ada sekumpulan besar manusia. Lalu dikatakan kepada saya, inilah umatmu. Dalam kalangan mereka terdapat seramai 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa dihisap dan diseksa. Kemudian baginda bangun dan masuk ke dalam rumahnya. Orang ramai mula bercakap-cakap tentang golongan yang akan masuk ke dalam syurga tanpa dihisap dan diseksa. Sebahagian daripada mereka, yakni para sahabat, berkata, boleh jadi mereka ialah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian yang lain pula berkata, boleh jadi juga mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam agama Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah. Mereka menyebutkan pelbagai kemungkinan lain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka dan berkata, apa yang sedang kalian perkatakan?
Mereka pun memberitahu baginda topik perbincangan mereka. Baginda bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menjampi dan tidak minta untuk dijampi, tidak melakukan tilik nasib dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Maka Uqashah bin Mihsan berdiri dan berkata, doalah kepada Allah agar dia menjadikan saya daripada kalangan mereka. Nabi menjawab, kamu termasuk daripada kalangan mereka. Kemudian seorang lelaki lain bangun dan berkata, doalah kepada Allah agar dia menjadikan saya daripada kalangan mereka. Baginda bersabda, Uqashah telah mendahuluimu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Satu hadis yang panjang yang mana Nabi SAW menerangkan kepada kita berkaitan dengan besarnya ganjaran bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Apa dia? Iaitu termasuk di kalangan golongan 70,000 orang, golongan yang mana diperlihatkan kepada Nabi, yang mana di hari akhirat nanti mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisap dan tanpa diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tuan-tuan, bagaimana hadis ini menggambarkan kepada kita amat penting bagi kita untuk kita mempunyai sifat tawakal kepada Allah, kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diperlihatkan keadaan manusia di padang mahsyar, yang mana Nabi melihat umat baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, lalu dikatakan kepada baginda, sebahagian daripada umat baginda 70,000 orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisap. Tanpa dihisap dan tanpa diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam andaian yang dibuat oleh para sahabat. Kata sahabat, ada yang kata berkemungkinan mereka itu di kalangan sahabat baginda, berkemungkinan mereka itu macam-macam lah. Sahabat-sahabat ni kata. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat baginda, orang yang tidak dihisap oleh Allah akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap, tanpa diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak pernah menjampi. Menjampi ni maknanya melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak berubat sebagai contohnya, jampi-jampi ni biasa dalam ilmu perubatan. Tidak pernah menjampi. Jampi dengan kata jampi yang tidak diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia menggunakan perkataan-perkataan yang mengarut, perkataan-perkataan yang bukan bergantungan kepada Allah, tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ini maksudnya menjampi. Maknanya tok bomoh lah. Boleh kita kata tok bomoh. Tapi kalau orang kita ni hak Islam pun dipanggil tok bomoh belaka. Cuma yang dimasukkan dalam hadis Nabi SAW ini ialah tok bomoh yang tidak mengikut syariat Islam, tidak menggunakan cara perubatan Islam, menggunakan cara perubatan yang tidak diajar oleh Nabi SAW dan sebagainya, menggunakan benda-benda yang mengarut dan sebagainya. Ini yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Tidak minta untuk dijampi, termasuk juga orang yang bukan di kalangan tok bomoh, tapi orang biasa yang tidak minta untuk dijampi. Maknanya dia tak pergi kepada tempat-tempat ataupun nak berubat, tak pergi ke tempat-tempat yang mengarut. Dia hanya pergi tempat-tempat yang sebagai contohnya perubatan Islam dan sebagainya, jumpa ustaz-ustaz dan sebagainya. Ini orang yang tidak minta untuk dijampi. Maknanya bila dia sakit, dia pergi tempat-tempat yang mengikut sunnah Nabi, mengikut syariat Islam. Itu maksudnya. Dan kata Nabi lagi, tidak melakukan tilik nasib. Tak buat nasib ni, tilik nasib dan sebagainya. Tengok
kalau urat tangan begini sebagai contoh lah kita kata, bukan betul pun. Urat tangan begini, nasibmu begini-begini tak. Ini orang yang menilik nasib dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka, kata Nabi SAW. Orang yang hanya bertawakal kepada Allah, kebergantungan dia kepada Allah. Bila Allah bagi ujian, dia serahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesembuhan dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan tawakal kepada Allah. Maknanya besarnya sifat tawakal ini di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, yang mana orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, kebergantungan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari akhirat nanti dia tidak akan dihisap dan dia tidak akan diseksa oleh Allah, terus masuk syurga, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga tanpa dihisap, tanpa diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama tergolong di kalangan orang yang dinyatakan oleh Nabi SAW di hari akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisap, tanpa diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sentiasa bertawakal kepada Allah, sentiasa bergantung harap hanya kepada Allah, dan memperbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita melakukan perkara yang boleh mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca, hadis yang pertama dalam bab tawakal yang kita baca pada kali ini. InsyaAllah muslimin muslimat Allah sekalian, cukup sekadar itu untuk kali ini. Sampai kita bertemu lagi di masa yang akan datang untuk kita membaca hadis yang berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.